Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada coach yang membimbing kami dalam subjek rekreasi iaitu Encik Ruzaimi Muhammad Syarif dan juga kepada rakan-rakan yang kami kasihi sekalian. Kami daripada kumpulan 3 ingin present berkenaan ikhtiar hidup. Bersama saya terdapat 7 presenter termasuk saya sendiri, Muhammad Dini Nabi Smadi, Tuan Amir Rizwan bin Tuan Syamsuddin, Nurul Nadia binti Mazlin, Siti Raihana binti Asmiman, Ain Sofia binti Azizan, Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Dali dan Siti Khairunisa binti Razi. Baiklah, kita ke slide seterusnya. Pengenalan. Ikhtiar hidup bukan sahaja berusaha untuk terus hidup saja, namun ikhtiar hidup merupakan suatu berusaha untuk keluar dari keadaan tersebut. Apakah itu keadaan tersebut? Iaitu keadaan di mana berlaku seperti sesat di dalam hutan, terdapat rintangan cuaca yang tidak mengizinkan, ataupun kita terselamat daripada nahas udara atau laut. Kawasan-kawasan yang agak mudah untuk berikhtiar hidup, contohnya adalah kawasan seperti hutan tropika. Latihan untuk berikhtiar hidup juga dapat akan memberi pendedahan, pengetahuan dan keyakinan untuk kita mengatasi keadaan berikhtiar hidup. Jika keadaan memerlukan kita untuk berbuat demikian. Dalam konteks pendidikan ikhtiar hidup, ia diartikan sebagai usaha yang harus dilakukan oleh seseorang supaya boleh terus hidup ketika menghadapi suatu ancaman atau masalah kehabisan makanan. Definisi. Berikhtiar hidup bermaksud kemampuan seseorang atau kumpulan manusia itu untuk mengatasi sesuatu dalam keadaan ikhtiar hidup di dalam keadaan terdesak. Bila mana seseorang atau sekumpulan orang yang akan mati jika sesuatu tidak dibuat untuk meneruskan kehidupan. Contohnya ketika kita berada dalam keadaan bencana alam atau dalam bahasa Inggeris ni natural disaster, ataupun kita tersesat di hutan, ataupun kita berada di dalam kawasan musuh ketika peperangan. Ketika waktu-waktu begini berlaku, kita hendaklah seperti yang diterangkan dalam definisi tadi, kita hendaklah melakukan segala yang boleh untuk meneruskan hidup. Saya pass kepada next presenter. Untuk objektif pula terdapat 3, iaitu kognitif yang bermaksud memperolehi pengetahuan tentang asas-asas untuk ikhtiar hidup semasa di laut, di hutan, di bukit, di gunung ganang dan sebagainya. Memperolehi pengetahuan melalui alam semula jadi untuk mencari sumber makanan, tempat pelindungan dan punca-punca air, dan mempelajari pengetahuan asas dan langkah-langkah keselamatan semasa menjalani ikhtiar hidup. Selain itu, psikomotor yang bermaksud dapat membina tempat pelindungan reka ganti untuk mengelakkan dari bahaya. Mencari dan menggunakan sumber alam semula jadi sebagai sumber makanan untuk terus hidup dan dapat bertindak dengan cepat dan tepat apabila menghadapi sesuatu situasi yang kurang baik. Akhir sekali, afektif yang bermaksud dapat membina keyakinan diri untuk terus hidup, memupuk nilai-nilai murni seperti bekerjasama dan bertanggungjawab dan memperkembangkan minat terhadap alam semula jadi dan adapt menikmati keindahannya. Next. Dalam keadaan ikhtiar hidup, beberapa tekanan akan dihadapi oleh seseorang atau kumpulan. Tekanan-tekanan ini jika tidak diatasi boleh melemahkan semangat mereka untuk terus berusaha untuk hidup dan keluar dari keadaan tersebut. Tekanan-tekanan yang perlu diatasi adalah kelaparan, kehausan, kesakitan, kesejukan dan kepanasan, keletihan, kesepian dan ketakutan. Next presenter. Okay, next kita tengok peraturan asas ikhtiar hidup. Pertama, jimatkan tenaga, iaitu kita kena rancang dulu sebelum kita pergi ke kawasan tu supaya kawasan yang kita lalu tu selamat untuk kita jalan lah.
And then setiap perjalanan perlu berhenti untuk berehat. Setiap perjalanan perlu berhenti untuk berehat lah. And then elakkan kita bergerak waktu malam. Jika keadaan baik, bolehlah. Kalau keadaan tak mengizinkan, elakkan bergerak waktu malam. And then jika bergerak waktu malam, pastikan anda bawa barang-barang yang diperlukan lah, macam lampu slow supaya selamat. Next, elakkan dari melakukan kerja-kerja yang tidak penting dan bekerja pada waktu malam sebab kita kena jimatkan tenaga. Yelah, sebab nak jalan perjalanan yang panjang, maka kita kena jimatkan tenaga kita. Kedua, kena dapatkan rehat yang cukup macam yang kita cakap tadi. Jangan tak cukup rehat, macam 2 jam je tidur sebelum memulakan perjalanan. Yang ketiga, jangan bersusahan. Yang keempat, alat-alat ikhtiar hidup. Next slide. Contohnya untuk perubatan, sedia ubat-ubat untuk sakit kepala, demam, sesama ke, ubat-ubat itu juga. Lomotil, kedua Lomotil untuk cirit birit, Sedasil untuk radang perut, antibiotik, ubat gatal kalau kena gigit nyamuk, plaster, pembalut dan ubat luka. And then bawa makanan yang berkhasiat dan bertenaga. Bawa macam bungkusan holik atau gandum, Milo, bungkusan glukos, bungkusan gula, bungkusan garam. And then bawalah pil-pil vitamin. Itu je. Next presenter. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang tumbuh-tumbuhan hutan, cara untuk mengenal pasti andai kata kita berada di dalam hutan. Cara yang pertama dengan cara menghidu, hancurkan sebahagian dari tumbuhan yang hendak dimakan dan hidu. Jika tumbuhan itu ada bau-bau yang luar biasa, terlalu wangi, kemungkinan ia tidak boleh dimakan. Walau bagaimanapun, tidak semestinya semua tumbuhan yang berbau tidak boleh dimakan. Seterusnya, elakkan tumbuhan yang mengeluarkan getah yang banyak. Seterusnya, untuk mengesan tumbuhan itu akan mendatangkan gatal-gatal kulit ataupun tidak, dengan cara gosok bahagian tumbuhan yang telah dihancurkan pada bahagian kulit yang sensitif. Jika terdapat kesan-kesan merah atau gatal-gatal pada bahagian kulit, bermakna tumbuhan itu tidak selamat untuk dimakan dan boleh menggatal-gatalkan kulit. Seterusnya, gosok tumbuhan pada bahagian bibir, lidah dan mulut. Hancurkan. Lepas tu, jika tidak merasa gatal-gatal selama 2 minit, gosok bahagian tumbuhan itu pada bahagian hujung lidah. Jika tidak merasa gatal-gatal atau mual, masukkan bahagian tumbuhan tersebut dan kunyah. Semasa mengunyah, perhatikan reaksi berikut, di mana ada rasa kelat atau sepat, ataupun rasa loya, ataupun rasa gatal-gatal di dalam mulut. Jika terdapat ketiga-tiga kesan tersebut, bermakna tumbuhan itu tidak boleh dimakan. Seterusnya, dengan cara menelan sedikit tumbuh-tumbuhan itu. Jika tiada sebarang reaksi negatif dari ujian peringkat pertama hingga peringkat ketiga, kita menelan sebahagian kecil tumbuhan yang telah diuji dan tunggu selama 2 jam. Andai kata ada rasa mual, sakit perut, demam atau sakit sendi tulang,
bermakna tumbuhan itu akan mendatangkan reaksi yang negatif. So tidak boleh dimakan. Yang kelima, makan sedikit. Jika tidak ada reaksi kesan keracunan semasa ujian peringkat 1, kita boleh teruskan memakan sebahagian kecil tumbuhan yang telah diuji. Jika tidak ada sebarang reaksi selepas menunggu 2 jam, bermakna bahagian tumbuhan itu boleh dimakan. Kalau tak ada rasa-rasa mual, sakit perut, demam semua tu, bermakna tumbuhan itu selamat untuk dimakan. Seterusnya saya pass kepada next presenter. Right, seterusnya kita akan lihat kepada peraturan melaksanakan ujian. Semasa menguji tumbuh-tumbuhan, perkara-perkara berikut mesti dipatuhi. Iaitu yang pertama, jangan memendekkan ujian. Yang kedua, kalau rasa ragu-ragu, jangan makan. Yang ketiga, buah-buahan hutan yang dimakan oleh binatang boleh dimakan. Yang keempat, tidak semestinya kalau burung makan, kita boleh makan sesuatu makanan itu. Yang kelima, tentukan tumbuhan-tumbuhan yang sama banyak di sekelilingnya. Yang keenam, tidak semestinya satu pokok itu semua boleh dimakan. Yang ketujuh, buah yang manis tidak semestinya boleh dimakan. Dan yang terakhir, buah yang masam semua boleh dimakan. Next. Tindakan jika termakan tumbuhan yang beracun. Dalam keadaan ikhtiar hidup, jika kita termakan tumbuhan yang beracun, tindakan kecemasan adalah seperti berikut. Yang pertama, muntahkan tumbuhan tersebut dengan cepat. Seterusnya, minum air bersih yang telah dimasak. Yang ketiga, makan sedikit arang kayu untuk mengeluarkan keracunan dalam badan. Dan yang terakhir, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Seterusnya, saya pass ke Nurul Nadia. Seterusnya, tempat perlindungan. Dalam sesuatu ikhtiar hidup, tempat perlindungan adalah penting untuk melindungi kita dari kepanasan matahari, hujan dan kesejukan. Tempat perlindungan memberi peluang kepada kita untuk tidur dan rehat. Tanpa peralatan untuk membuat tempat perlindungan seperti ponco, kemah, kita boleh improvisasi tempat perlindungan dengan menggunakan sumber-sumber hutan yang sedia ada. Seterusnya, sebelum kita membina tempat perlindungan, perkara-perkara berikut perlulah dipertimbangkan. Yang pertama, kita perlu memastikan bahawa bahan-bahan yang digunakan seperti kayu, tali dan daun untuk membuat atap senang didapati di kawasan tersebut. Seterusnya, kita perlu memastikan tempat tersebut selamat dari binatang liar dan serangga-serangga yang berbahaya. Seterusnya, kita juga perlu mempertimbangkan tempat tersebut selamat dari bencana alam seperti tanah runtuh, banjir dan pokok-pokok yang mati. Yang keempat ialah pastikan tempat tersebut berhampiran dengan sumber air dan makanan supaya senang didapati. Dan yang terakhir, pastikan tempat tersebut selesa untuk kita tidur dan rehat bagi jangka masa yang dirancangkan. Seterusnya saya akan serahkan kepada Siti Raihana. Okey, seterusnya ialah jenis-jenis tempat perlindungan. Seperti yang kita tahu, bila kita masuk hutan, kita akan nampak orang buat tempat perlindungan sebab bila kita ada tempat perlindungan, baru kita rasa selamat untuk berteduh dan sebagainya. Okey, so beberapa jenis tempat perlindungan atau pondok hutan boleh dibina dengan menggunakan bahan-bahan hutan yang sedia ada di suatu kawasan. So dia ada 3 jenis pondok. Yang pertama, pondok sementara. Pondok ini merupakan jenis perlindungan yang paling senang dibina dan untuk kegunaan jangka masa yang pendek. Pondok mesti dibina di atas tanah yang rata dan kering. Yang kedua, pondok jangka panjang. Pondok ini dibina jika ingin berkemah untuk jangka waktu yang lama atau keadaan tahanannya sentiasa lembap dan tidak rata. Yang terakhir, pondok dalam kawasan rawang. Pondok ini dibina jika keadaan berkehendakkan kita berlindung dalam kawasan rawang iaitu berpaya. Tempat perlindungan yang dibina hendaklah selamat dari air pasang. Selain pondok, kebanyakannya juga kita boleh nampak diorang yang bersedia untuk pergi ke hutan, diorang akan bawa kemah sebagai alat ganti daripada pondok. Okey, seterusnya. Okey, untuk membuat pondok kita ada bahan-bahan pembinaannya. Kita tidak boleh menggunakan sebarang bahan-bahan pembinaan yang tidak sesuai lah untuk pondok. Takkanlah pondok kita kena guna bahan konkrit kan. So, yang pertama ialah atap.
atap merupakan salah satu bahagian tempat perlindungan yang penting adalah atap. Sebab atap tu kita nak tutup diri kita terus berlindung lah. Kalau hujan ke apa, kita rasa keadaan kita selamat. So, kalau nak buat atap, kita mesti ada tumbuhan-tumbuhan yang tertentu, tidak boleh sembarangan. So, antaranya ialah daun palas gajah, daun rumbia, daun nipah, daun bertam, daun pokok kabung, daun mengkuang, buluh dan kulit kayu dan daun-daun lain. Biasanya mereka akan cari daun-daun ni dalam hutan. Jarang-jarang diorang bawa daripada rumah lah daun-daun ni. Okay? Yang kedua ialah tiang dan alang. Bagi mengukuhkan struktur binaan pondok, kayu-kayu yang terdapat di dalam hutan boleh dijadikan tiang dan alang. Kayu-kayu tersebut hendaklah dari saiz yang bersesuaian supaya dapat menampung berat badan dan tahan untuk jangka masa yang diperlukan. Jenis-jenis kayu yang beracun seperti rengas hendaklah dielakkan. Rangka kayu hendaklah sesuai dengan bahan-bahan untuk membuat atap. Pastikan bila kita memilih kayu tu, pastikan dia macam ikutlah bersesuaian. Janganlah pilih ranting untuk membuat pondok. Okey? Yang terakhir ialah tali. Tali digunakan untuk mengikat dan memperkukuhkan tiang-tiang, alang dan atap. Tali-tali yang digunakan boleh diperolehi dari kulit kayu, rotan, roran dan akar-akar yang boleh diperolehi dari hutan. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey, tamat. Sekian, terima kasih.